Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin, summa ila arwahil anbiya'il mursalin wa awliya'illahi salihin wal ulama'il 'amilin, ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولذوي الحقوق الواجبات علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man taba wa 'amila shalihan fa innahu yatubu ila Allahi ma'aba. Shadaqallahul 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa alhaqna bis salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tuan-tuan dan puan-puan sedang jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan rasa syukurnya di atas kelebihan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita sama-sama pada pagi ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan kelebihan ini sehingga kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan hati kita, sehingga Allah Ta'ala mendidik hati kita menjadi hati yang sejahtera, sehingga kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang lepas kitab yang kita baca ini, Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhib An-Nufus, masih lagi kita bincang tentang perkara yang terkait dengan At-Taubah. Pada pertemuan yang lepas kita bincangkan tentang kesan daripada, ataupun kita sebut bekas, kesan atau bekas daripada amal perbuatan kita ini, kecil maupun besar, ia akan memberi bekas kepada hati kita, sama ada perkara itu ta'atan ataupun ma'siyatan, maksiat. Maka disebabkan itu, apabila setiap amal ibadat kita ataupun setiap tindakan yang kita lakukan itu memberi kesan kepada jiwa kita, maka kita perlu mengambil satu kesedaran supaya kita terhindar daripada perbuatan yang boleh mendatangkan bekas, yang mendatangkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Ibn Athaillah dalam kitab ini, dia kata, tiada daripada maksiat melainkan berubah
berubah pada nama. Jadi dari sudut nama ini, dari sudut panggilan dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat kita sebagai hamba. Tapi hamba kita sama ada hamba yang taat kepadanya ataupun hamba yang maksiat kepadanya. Setiap perbuatan itu akan berubah namanya, panggilannya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan akibat daripada maksiat, berubah nama kita daripada menjadi hamba Allah, maka dia kata nescaya adalah yang demikian itu madai, memadai bagi diri dia untuk di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli maksiat kepada Tuhannya. Maka bahawasanya engkau apabila adalah engkau dahulunya taat. Sebab kita keadaan kita ini kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat. Bila kita taat, dipanggil Allah Ta'ala letakkan kita sebagai orang yang taat kepadanya. Maksiat, maka asi kita kepadanya. Kita nampak macam biasa. Kita rasa bila kita buat taat, kita taatlah. Bila kita buat maksiat, kita maksiat. Tapi di sisi Allah Ta'ala itu sangat penting. Sebab itu ada doa yang kita baca, wala takil. Mana kita minta, ya Allah, jangan kau palingkan pandangan rahmat-Mu. Jangan kau berpaling walaupun sedikit daripada pandangan rahmat-Mu terhadap diri aku. Jadi bila kita buat maksiat, Allah paling. Kita dah sebut sebelum ini, setiap kali perbuatan kita melakukan maksiat, kita sebenarnya mengingkari janji kita dengan Allah Ta'ala. Sebab kita berjanji dengan Allah setiap waktu sembahyang kita berjanji dengan Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardi hanifan. Sampai habis. Lillahi rabbil alamin. Apabila kita melakukan maksiat, maka sebenarnya kita telah mungkir janji. Kalau kita ada sahabat yang mana berjanji dengan kita, dia mungkiri janji dengan kita, kita akan rasa dikhianati. Begitu juga dengan pasangan kita, kalau ada janji-janjinya dikhianati, maka apa perasaan kita? Apa rasa kita? Bagaimana kita sebagai hamba Allah, benar-benar kita minta dengan Allah, dengan kita berdoa, kita dengan sembahyang, tapi pada satu ketika dan keadaan kita tetap juga melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang yang asi. Bila orang yang asi, kita mungkir janji kepada Allah, Allah murka pada kita, Allah marah pada kita. Jadi diterangkan bahawa orang status ataupun kedudukan kita di sisi Allah Ta'ala ini sangat penting. Para ulama sangat memberi penekanan ataupun sangat gusar, sangat setiap hari dan waktunya mereka sangat takut kedudukan mereka di sisi Allah Ta'ala. Hari ini apa kedudukan aku terhadap Allah, dekat atau jauh? Maka disebutkan oleh Ibn Atta'illah, dia kata, kitab ini mengatakan, dia kata berubah nama kedudukan itu kepada nama hamba-Nya yang jahat kalau maksiat. Sebelum itu taat, kita sebagai hamba Allah Ta'ala yang taat, maka bila kita bermaksiat, kita dipanggil sebagai hamba Allah Ta'ala yang jahat. Dinamakan orang yang engkau hamba yang muhsin. Orang yang taat disebut sebagai muhsin. Kenapa dia disebut muhsin? Kita ni ada 3 kedudukan. Kalau kita nak bawah sikit lagi, kita ada letak 4 lah sana. 4 kedudukan kita sebagai hamba Allah. Kedudukan kita di peringkat yang paling bawah ialah asi, orang yang bermaksiat kepada Allah. Maka meningkat kepada muslim, orang yang sudah serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian meningkat kepada orang yang beriman, mukmin. Kemudian muhsin. Itu kategori manusia diberi kedudukan oleh Allah Ta'ala. Maka
Maka bila kita taat, kita termasuk orang yang muhsin. Yang mana kita tahu ta'rif kepada muhsin, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Orang yang melakukan amal ibadah semata-mata untuk kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata sini dinamakan orang, dahulunya taat dinamakan orang engkau hamba yang muhsin, yang berhadapan kepada Tuhannya. Apabila kita taat dipanggil muhsin. Dan apabila adalah engkau asian, bermaksiat, berubah nama engkau kepada nama hamba yang jahat, yakni ditolak daripada Tuhannya, inilah pada berubah nama engkau, maka betapa dengan berubah bekas daripada manusia dan suka berbuat taat. Kesan daripada taat dan maksiat ini maka memberi bekas kepada jiwa kita. Bila kita buat taat, bekas kepada anggota kita zahir dan batin. Maknanya setiap perbuatan kita memberi kesan kepada anggota zahir kita, juga memberi kesan kepada anggota batin kita. Kita tak perasan, kita tak sedar. Tapi bila kita melakukan muhasabah, tujuan untuk kita taubah kepada Allah Ta'ala, kita akan lihat satu persatu. Tangan kita, telinga kita, mata kita. Biasa yang kita boleh tengok, bekas pada mata, bekas pada telinga, bekas pada lidah, bekas pada tangan, bekas pada kaki. Kalau kita lihat kepada semua anggota kita ini, contohnya kita tengok pada mata kita, sejauh mana mata kita suka kepada melihat perkara yang baik. Kalau mata kita ni suka melihat kepada perkara yang tidak baik, itu menunjukkan bahawa kesan maksiat itu sudah mempengaruhi sehingga memberi bekas kepada mata. Begitu juga telinga kita. Biasa kita dengar, suka dengar Quran ke suka dengar nyanyian, suka dengar muzik. Kalau kita buka TV, dengar azan, kita ubah channel kepada channel yang lain. Contoh, kita tak suka dengar azan ataupun dengar Al-Quran. Daripada kita radio, kita buka radio IQ misal contoh, orang baca Quran, kita pun tukar dengar lagu lebih suka. Itu menunjukkan telinga kita ini ada bekas daripada maksiat. Bila bekas daripada maksiat, yang disebutkan tadi ialah kita tergolong dalam hamba yang jahat, hamba yang dimurkai oleh Allah. Allah sedang murka pada kita. Sebab itu telinga kita kecenderungannya kepada perkara-perkara yang jahat. Maka kata pengarang ini, disuruh kita lihat kesan daripada anggota zahir dulu. Begitu juga mata, telinga dan juga kaki. Kaki kita ni suka kepada apa? Kalau suka kepada tempat-tempat yang baik-baik, majlis-majlis solawat, majlis-majlis zikir, majlis yang mendatangkan faedah. Tapi tak, kaki kita suka pergi ke funfair, pergi ke pasar-pasar, kita suka pergi. Kalau tak pergi pasar seminggu, kita tak boleh. Pergi ke mall-mall, itu kan tempat-tempat yang Nabi sebut dalam hadis, tempat-tempat yang tak sepatutnya kita suka pergi. Tapi tak, mall ini tempat satu. Sebahagian orang letakkan mall ni tempat rilis tension. Sedangkan Nabi menyebutkan di mall, tempat pasar ini adalah tempat banyaknya syaitan. Di pasar-pasar banyak syaitan. Kalau banyak syaitan, kita masuk kat tempat itu, kita lah syaitan ni, beramai-ramai. Sebab itu beza kita dengan orang yang kita nak tahu diri kita ini, orang yang taat ataupun maksiat. Kita tengok, kalau kita suka menyendiri, berhadapan diri kita kepada Allah Ta'ala, sebab Allah perintah dalam Quran, wa ini'tazaltumuhum, kita ini kena ada masa untuk menguzlahkan diri kita. Kerana uzlah itu tujuannya menghampirkan diri, tak sibuk dengan orang. Tapi tak, jiwa kita suka dengan orang ramai-ramai, pergi pasar, pergi. Sekarang kita ada kabut hujung bulan kan, awal bulan ada kabut sale. Bukan tak boleh pergi tuan-tuan. Tanya diri kita, suka sangat ke pergi situ? Cuba kalau kita tak pergi, cakap kat suami kita, bang tak payah lagi kabut sale bulan ni. Oh, apa? Tak boleh, mesti pergi.
Aku ada barang yang terbaik nak beli. Jadi tak boleh. Kalau orang yang hatinya terdidik, tempat-tempat macam itu tidak menjadi keutamaan. Kalau tak pergi pun tak apa. Zaman sekarang lagi senang tuan-tuan. Kita shopping melalui gadget saja. Orang datang hantar pada kita. Itu lagi baik. Masa kita boleh berzikir, masa kita boleh baca Quran, masa kita boleh berhadapan dengan Allah. Kita banyak benda kita boleh buat. Kalau pergi pasar, macam-macam kita nampak. Barang-barang yang tak sepatut beli, kita beli. Itu syaitan pun dia beli. Jadi sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, jangan membazir. Kalau siapa yang suka membazir, kawan syaitan. Jadi, tapi sekarang ni kalau beli Shopee contohnya, lagi membazir. Banyak pula dia order itu. Add card. Beratur add card. Ini bulan depan. Lagi banyak pula. Jadi kecenderungan pada anggota kita, pada mata kita, pada telinga kita, pada tangan kita, pada kaki kita, kita kena sedari sejauh mana anggota kita ini suka kepada berbuat taat ataupun suka kepada sebaliknya, kepada manis dan suka berbuat maksiat, dan berubah bekas nikmat dan lazat berkhidmat kepada nikmat dan lazat syahwat. Nikmat dan kelazatan dalam kita melakukan kebaikan ini, kadang-kadang dia ada angin dia, monsun timur laut ni, angin monsun ni. Kadang-kadang kita rajin sangat, kadang-kadang hilang, tak ada semangat. Kadang-kadang kita buat sesuatu yang baik itu ikut suka hati kita. Yang ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Diperincikan lagi tentang ibadat yang kita buat. Walaupun kita telah buat ibadat, dia kata jangan kita rasa suka ataupun rasa happy dengan ibadat dah kita buat. Maka saya suruh tengok balik semula tentang ibadat yang kita buat. Adakah ibadat kita benar-benar kita buat itu kerana Allah ataupun kita buat kerana syahwat? Disuruh pecahkan lagi. Ibadat dengan maksiat. Dah tentu ibadat kita buat, kita suka. Maksiat kita tak buat. Tapi dalam ibadat ni, kata Imam Ghazali, kena tengok lagi, pecahkan dia, cerakinkan dia, lihat ibadat yang kita buat ni, ada tak ibadat yang kita buat ini ada niat selain daripada Allah. Ada tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang buat ibadat itu datangnya riak, sum'ah. Sum'ah ni suka orang sebut, orang tengok. Kita buat baik. Contoh zaman sekarang orang pakai pakaian yang cantik-cantik. Kalau orang perempuan biasa apa? Ibu-ibu biasa telekung. Semalam beli telekung Siti Kharijah, baru beli. Hari ni nak datang sembahyang, nak tunjuk ke orang, pakai telekung Siti Kharijah. Dia dah tahu bukan tujuan semata-mata 100% nak sembahyang berjemaah dah. Kerana nak itu terpulang, bukan di surau ni lah, balai lah. Biasa tu. Begitu juga yang kita ni, orang lelaki ni, mungkin kita pakai, mungkinlah ada jubah kita baru balik Mekah, cantik jubah, daripada ni Mekah beli ni, tahu lepas sekali Mekah. Ataupun apa-apa saja tuan-tuan. Tujuan kita datang ke membuat ibadat kadang-kadang ada selainnya. Tapi betul tuan-tuan, rupanya Imam Ghazali ni bagus. Dia bagi tahu kepada kita supaya kita canang. Sebab apa? Di akhirat esok kita akan sedar. Baru kita sedar. Sekarang kita tak sedar. Kita rasa kita buat ibadat, kita rasa kita taat, tapi diselangi dalam taat itu rupanya selain daripada Allah. Bila selain daripada Allah, ibadat kita tidak diterima oleh Allah. Sebab itu kitab ini membincangkan tentang mendidik jiwa. Bila mendidik jiwa, dia berkait dengan perkara yang halus, perkara yang dalaman. Luaran tak apa, kita dah banyak bincang. Yang dalaman itu, kita nak pastikan hati kita qalbun salim. Maka kita kena melihat. Begitu juga kalau kita baca Quran. Bukan tak boleh baca Quran, tuan-tuan. Kita baca Quran, kata Imam Ghazali, lihat niat kamu dalam membaca Quran. Kadang-kadang kita baca Quran, kita baru habis khatam dengan guru kita, talaki Quran,
habis kita nak tunjuk ke orang bahawa aku pandai baca Quran. Bila baca Quran dikuatkan sikit. Nak beritahu baru belajar huruf ain. Baru belajar huruf ain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kau sebelah. Wah, dahsyat bunyi ain macam Arab. Biasalah baru habis sebab khatam. Bawa sanad huruf ain. Nak kau bawa kan ni kawan ni. Kadang-kadang begitu tuan-tuan dalam ibadat kita. Orang pergi umrah, pergi haji pun begitu. Kita tanya, haji dah berapa pergi umrah? Oh, jangan cakap lah, umrah ni banyak kali dah saya pergi. Haji pun dah banyak, berkata lagi umrah. Apa tujuan dia datang? Yalah, tak ada apa-apa nak buat kat rumah, tinggal berdua dengan isteri. Duit ada banyak ustaz, buat benda. Pergi datang sini lah buat ibadat. Makna tujuan dia tak ada apa-apa, tak boring-boring. Seolah-olah bahasa mudah kita kata boring datang Mekah. Boring datang Mekah tuan-tuan. Bukan begitu. Nabi ajar kita pergi Mekah Madinah ni tuan-tuan, bukan banyak kali, walaupun kita mampu. Nabi pergi sekali. Sunnahnya pergi sekali je haji. Tapi ada tak ulama boleh pergi 2-3 kali? Ada sebab tertentu. Sebab yang pertama adalah dia melihat bahawa dia muhasabah kepada haji dia tu rasa macam tak sempurna, maka dia buat yang kedua. Bukan kerana sebab banyak duit. Dalam agama kita aja, kalau kita banyak duit, kita panggil, cari saudara kita, akribah kita yang tak mampu nak pergi haji, kita bagi duit kat dia untuk dia pergi. Itu lebih baik. Tapi bila kita jumpa orang macam, boring lah ustaz, tak ada apa-apa. Saya dengan isteri dah umur dah ni macam ni ustaz, anak-anak pun dah besar apa semua. Duit nak buat apa simpan? Baik kita pergi datang ke sini. Seperti boring aja. Tapi bila kita tengok dia beramal ibadat, okeylah kan. Kita tak ada nak sangka jahat, tidak. Tetapi kadang-kadang jawapan kita tadi ialah hati kita Allah saja yang tahu. Kita buat untuk apa? Boring-boring duduk kat rumah ustaz, kalau datang masjid subuh-subuh, kuliah subuh ni boleh juga ngetes situ. Tu juga bukan nak sembahyang subuh berjemaah ataupun dengar kuliah. Rupanya dia ada maksud dia. Lepas sembahyang nanti boleh ngetes, boleh minum teh tarik. Tujuan itu sebenarnya Allah Maha tahu, kita tak tahu. Nah, jadi dia suruh kita cerahkankan, pastikan amal ibadat yang kita buat itu semata Allah saja. Kata ulama, dia kata nak tengok senang aja. Kalau betul kita ni benar-benar beribadat kerana Allah, Allah akan uji dengan ibadat yang biasa kita buat. Ibadat yang kita biasa buat itu, kalau biasa kita buat rutin hari-hari, Allah akan uji pada ibadat itu. Contoh kita sembahyang jemaah, hari-hari sembahyang subuh jemaah, kita tak miss. Sekali itu tiba-tiba hujan lebat pula tu. Kita pun cakap kat isteri, hujan lebat lah bang, sembahyang kat rumah je lah. Yelah, sembahyang kat rumah. Habis walaupun kita kata ustaz lebat, takkan kita nak pergi juga. Itulah ujian Allah. Dia nak tengok kau pergi sembahyang jemaah ini kerana hujan lebat atau mana. Sedangkan kereta Volvo kat depan rumah, susah lah ustaz nak parking kereta, nanti kau sampai kat masjid kau nanti basah, kan payung ada. Jadi kalau kita buat ibadat, kita kena mencari jalan untuk menyelesaikan ibadat sesungguh-sungguhnya, susah payah. Kalau begitu tuan-tuan, kita meletakkan alasan. Banyak orang miskin akan bagi alasan tak pergi sembahyang. Kalau pergi kat Mekah tu, orang tawaf tu, kita tengok ada orang hilang kaki, hilang tangan, tawaf tak ada tangan, tengah kaki. Kalau kita tengok, tawaf itu sunat je, apatah lagi nak buat haji, istita'ah. Tapi kenapa dia buat? Sungguh dia. Jadi ibadat kita kena begitu. Allah akan uji satu masa. Maka dia kata kat sini, maka betapa dengan berubah bekah daripada manis dan suka berbuat taat kepada manis dan suka berbuat maksiat. Tengok kepada kesukaan kita. Dalaman kita pun begitu. Dan berubah bekas nikmat dan lazat berkhidmat kepada nikmat dan lazat kepada syahwat. Dia kalau orang yang taat dia tuan-tuan, dia Allah akan didik dia. Macam mana kita kata ulama, dia kata hidayah itu milik Allah. Kita tahu innallaha yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Bila kita buat taat sungguh-sungguh,
Allah akan ubah kita punya perangai kita, kesukaan kita, dalaman dan luar ni secara automatik. Allah yang ubah, kita pun tak perasan. Kita tak perasan. Berubah lagi. Contoh, kita biasa kita nak kurangkan makan sebab kita tak nak berat kita naik, tapi kita sentiasa buat taat. Tiba-tiba satu masa, tuan-tuan, kita nak makan ni pun, selera nak makan banyak pun dah kurang. Bukan saja-saja kita kurangkan, memang Allah jadikan kita bila makan rasa sekadarnya. Macam Rasulullah, tuan-tuan, makan sekadarnya, cukup. Padahal Rasulullah begitu mampu untuk dapatkan harta, untuk dapatkan makanan yang lebih banyak. Cukup. Dengan ibadat itu kita makan tu cukup. Tapi kalau makan kita berkamai lagi 2-3 pinggan, makan terlalu asyik, dia tak bertepatan dengan ibadat yang kita buat. Mana perbuatan ibadat kita, dia akan mendorong perbuatan pada zahir kita. Itu macam mana saya nak sebut pun susah. Kan biasa kita belajar tentang sifat-sifat mahmudah dengan sifat-sifat mazmumah. Apabila kita buang sifat-sifat mazmumah, buang sifat mazmumah itu bukan kita yang buang. Kadang-kadang biasa juga ustaz kata, tuan-tuan, kita kena buang sifat mazmumah, tuan-tuan. Kita kena hiasi diri kita dengan sifat mahmudah. Persoalannya macam mana nak buang, macam mana nak buang, macam mana nak hias. Okay, hafallah sifat mazmumah, kita buang, set kat minda. Okey, aku buang. Bukan begitu. Sebab membuang sifat mazmumah dan mendatangkan sifat mahmudah itu kerja Allah, bukan kerja kita. Apa yang perlu kita buat sehingga Allah Ta'ala buang sifat mazmumah dan mendatangkan sifat mahmudah? Kerja kita buat sungguh untuk Allah saja. Jangan ada yang kedua, ketiga, keempat. Jadi nak untuk Allah sahaja itulah, sehingga bila kita buat kerana Allah sahaja, secara automatik sifat mazmumah kita hilang satu persatu, Allah buangkan. Kita pun tak perasan. Dan begitu juga Allah hiaskan sifat-sifat mahmudah juga, kita tak perasan. Kita tak perasan. Kita rasa kita buat Allah saja, semata-mata Allah. Kadang-kadang kita salah faham bila mana kita sudah hafal sifat mahmudah, kita setting, bangun pagi set kat sini, aku nak jadi orang baik, aku nak jadi orang baik. Bukan begitu. Sebab Allah telah menyebutkan innallaha yahdi man yasha. Yang memberi hidayah untuk berubah sikap kita adalah Allah. Walaupun begitu, tak salah kalau kita kata aku nak jadi orang baik, tak salah. Tapi yang salahnya i'tiqad kita bahawa yang menjadi baik kita itu kerana kita nak jadi baik, bukan. Kerana Allah nak kita jadi baik, bukan kita nak kita jadi baik. Nampaknya macam kita nak jadi baik, tapi Allah yang menghendaki kita jadi baik. Kenapa? Kerana bila mana kita buat taat kerana Allah, Allah jadikan kita baik. Itu disebutkan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Sebab mengatakan itu hadis, dia katakan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi adab, mengajak aku adab. Bukan kita yang boleh memberi adab, tapi Allah yang menyebabkan, menjadikan kita boleh jadi beradab. Jadi bekas tadi itu pada zahir dan pada dalaman. Inilah pada berubah bekas, maka betapa dengan berubah sifat dahulunya. Kadang-kadang kita tengok, dulu aku macam mana, sekarang aku macam mana. Semakin pemarah ke semakin kurang pemarah. Dah pergi umrah, balik umrah, apa sifat-sifat kita yang dah berubah jadi orang baik? Kesama je. Kalau sama, mana ibadat kita? Kalau bahasa kasarnya, tidak diterima oleh Allah. Itu bahasa kasar. Kita baca Quran, kita pun kata kawan kita, alhamdulillah lah sekarang ada masa dah pencen, contoh kan. Dah sekarang dah tak ada apa, anak dah besar-besar, saya baca Quran. Alhamdulillah setahun dapatlah 2 kali khatam Quran. Bagus tu. Satu lagi kita kena tengok, ada tak perubahan sifat kita yang dahulu dengan yang sekarang? Kalau kita tengok perubahan sifat kita sama saja, pemarah bukan main lagi, bertambah lagi. Bermaksud Quran yang kita baca khatam 2 kali setahun tadi tidak memberi bekas apa-apa pada jiwa kita. Tak bagi bekas apa-apa. Jangan kita berbangga dengan dua kali khatam, tapi hati kita tidak berbekas dengan bekas yang baik. Begitu juga kita, dulu kita tak sempat nak sembahyang jemaah, kita tak sempat pergi kuliah, tak sempat pergi majlis-majlis ini. Sekarang kita dah pergi dah. Bagus, kat situ part itu bagus.
Tapi kita kena menilai diri kita. Adakah sifat-sifat aku sudah berubah? Kesan daripada pergi majlis, pergi kuliah, pergi semayang berjemaah. Adakah? Kalau tak berubah, bermaksud amalan-amalan yang kita buat tadi tidak memberi bekas manfaat apa-apa pun dalam jiwa kita. Yang itu sebenarnya kita nak muhasabah kan. Kalau sekiranya ada, kita dah sebut sebelum ni, sekiranya ada, kita kena bertaubat kepada Allah. Sebab itu dikatakan, hendaklah kita bertaubat. Bila kita selangi ibadat kita dengan taubat, insya-Allah, walaupun perkara yang kita buat dalam ibadat itu sikit, memberi bekas kepada hati kita. Tapi kalau kita buat banyak, khatam sampai 2, 3, 4 kali, tak ada taubat, tak akan berubah sikap kita, walaupun seinci. Maka selangi kita dengan taubat tadi. Sebab itu tak pelik tuan-tuan. Dulu saya dengar bila baca kitab Ihya, dia kata, Imam Ghazali kata, dia kata, lebih baik kamu mengamalkan satu ayat daripada Al-Quran daripada kamu khatam 2 kali. Saya pun pelik, kenapa Imam Ghazali sebut macam ni? Khatam 2 kali lebih baik daripada baca sepatah ayat. Rupanya perbahasannya begitu. Satu ayat yang kita dengar, contoh Allah Ta'ala kata, وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Siapa yang tidak bertaubat kepada Allah, mereka di kalangan orang yang zalim. Kita dengar ayat ni, kita pun bertaubat tiap-tiap hari. Satu ayat kita beramal setiap hari sampai kita mati. Itu lebih baik kita baca Quran berulang-ulang, satu ayat pun tidak memberi bekah dalam hati kita. Itu Imam Ghazali kata, kualiti muhasabah sehingga kita bertaubat kembali kepada Allah Ta'ala, itu yang diutamakan, yang dikehendaki oleh Allah, bukan dengan banyaknya. Kalau banyak tuan-tuan, saya dah sebut sebelum ni, dalam kitab ada menyebutkan tentang kalau kita melihat kepada banyaknya amal ibadat, persoalannya datang, adakah dengan banyaknya ibadat menyebabkan kita kunci untuk masuk dalam syurga? Tak. Kalaulah dikatakan ibadat kita banyak menyebabkan kunci boleh masuk dalam syurga, tidaklah Nabi menyebutkan. Nabi kata, aku masuk dalam syurga Allah kerana rahmat Allah. Boleh saja Allah, Nabi cakap, aku masuk rahmat Allah, aku masuk dalam syurga Allah kerana banyak ibadat aku. Tak, sebab rahmat daripada Allah. Rahmat daripada Allah itu tidaklah dan tidak bukan ialah daripada taubat kita kepada Allah. Sikit itu tidak mendatang, sikit amal ibadat tidak menyebabkan kita masuk neraka. Kalau begitu tuan-tuan, kalau sebut beribadat banyak atau sikit, macam mana orang yang umurnya 60 baru masuk Islam, esok lusa meninggal, masuk syurga ke neraka? Ibadat ni sikit. Rasulullah umurnya 60, kita umurnya 90. Dah tentu ibadat aku banyak ke macam mana? Sebenarnya rahmat tuan-tuan. Jangan kita melihat, jangan tertipu dengan ibadat yang kita buat. Macam mana iblis tertipu dengan ibadat dan ilmu dia. Iblis itu banyak ibadatnya, iblis itu juga banyak ilmunya, tapi dia tertipu dengan ilmu dan ibadat. Kerana ibadat yang dia buat dan ilmu yang dia dapat, yang dia ada, tidak memberi bekas kepada hatinya, sehingga dia sehingga dia tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan rasa selesa bila kita boleh buat ibadat. Selesa ibadat, kita kena melihat perbuatan dan tindakan kita, sikap kita. Allah ubah tak sikap kita daripada tak baik kepada baik. Itu lebih utama. Kita contohnya pagi ni kita berzikir, kita selawat, kita baca Quran. Kita tengok dalam sehari sampai malam nanti, kita tengok ada tak perangai-perangai buruk aku masih lagi aku buat setelah aku dapat berzikir siang hari tadi. Kalau masih ada, kita sepatutnya menangis. Kenapa? Ya Allah, aku dah beribadah, aku dah berzikir, aku dah berselawat, aku dah buat semampu aku. Kenapa perangai buruk masih ada lagi? Ya Allah, mungkin taubat aku kau tak terima lagi. Ya Allah, aku bertaubat pada engkau. Sepatutnya begitu. Kita sudah bincangkan pada pertemuan yang lepas. Ada satu ulama disebut dalam hikayat ini, dia katakan seorang ulama itu Syekh Makinuddin, dia kata dia menjadi wali Allah kerana sebab apa? Kerana setiap harinya kurang ia berkata-kata dan dia berkata perkara yang baik saja. Dia menghisap setiap perkataan dia, setiap hari perkataannya dia dihisap satu persatu. Bila malam menjelma, dia akan hisap daripada pagi sampai malam berapa banyak aku cakap, dan dia bertaubat kepada Allah kalau dia cakap lebih.
Itu sehingga begitu tuan-tuan hisab. Kenapa di akhirat esok Allah akan hisab? Bukan perkataannya, setiap perbuatan kita semua Allah hisabkan. Maka jangan kita tertipu sebagaimana iblis tertipu. Cuba tengok Adam. Adam itu Nabi tuan-tuan. Ialah bahasa kita kata bila Allah perintahkan turun ke bumi, keluar daripada syurga, turun di bumi sebagai punishment. Itu kalau kita tengok pada Nabi Adam itu kan melakukan maksiat, bahasa kita kata mudah kita kata melakukan kesalahan. Maknanya engkar. So bertepatan dengan kita. Kita ini banyak maksiat, banyak perkara yang kita ingkar kepada Allah. Jadi Adam itu walaupun begitu, dia ambil jalan untuk taubat kepada Allah. Maka akhirnya bila taubat Allah terima, bila Allah terima Allah sayang. Beza dengan iblis, banyak ilmu, banyak ibadat, perangai buruk, ingkar, tak mau pula taubat, maka neraka dia. So di situ kita melihat diri kita. Sebab itu guru saya selalu pesan, jangan banyak zikir aja, jangan banyak semayang aja. Bangun malam semayang, siang puasa macam puasa Nabi Daud. Tapi sifat dan sikap kita buruk. Pemarah dia kata. Nombor satu pemarah dia kata. Nombor satu pemarah. Kalau kita ni ada sikap pemarah tuan-tuan, jiwa kita buruk. Sangat buruk. Sebab itu kita minta pada Allah, ya Allah jangan aku jadi orang yang marah. Kerana marah itu sebahagian daripada hati kita jadi panas. Hati kita jadi panas. Bila kita marah, hilang kebijaksanaan, hilang hikmah. Nabi menyebutkan al-hikmatu dhalatul mu'min. Orang mukmin kalau ada pemarah, tak mukmin lagi dia. Susah pemarah ni nak buang tuan-tuan. Lebih-lebih lagi bila marahnya kita datang orang yang terdekat. Sepatutnya marah kita ni bukan dengan orang terdekat. Sebab orang terdekat lah orang kita sayang. Isteri kita, suami kita, anak kita. Tak, yang dekat dengan kita lah jadi mangsa marah kita, sepak terajang maki hamun kita. Tapi kita pergi semayang, kita pergi semayang jemaah, kita baca Quran, kita pergi majlis ta'lim. Tapi balik rumah maki hamun isteri anak sebagainya. Sebab tu Nabi kata, akulah orang paling baik terhadap anak dan isteri. Kalau tidak memberi kesan, kalau tidak, sikap kita tidak berubah disebabkan amal ibadat kita, itu menunjukkan bahawa taubat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu paling menakutkan tuan-tuan. Kenapa? Kita tertipu dengan amal ibadat kita. Inilah pada berubah bekas, maka betapa dengan berubah sifat dahulunya, bahawa adalah engkau bersifat pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baik sifat. Maka jadilah bersifat engkau pada Allah Taala dengan sejahat-jahat sifat. Berubah. Inilah pada berubah sifat, maka betapa dengan berubah martabat. Kita dah sebut tadi, bila berubah sifat, berubah martabat. Maka dahulunya bahawa adalah engkau pada Allah Ta'ala daripada hamba yang soleh. Di sisi Allah Ta'ala martabat kedudukan bila buat taat menjadi soleh, hamba yang soleh. Hamba yang soleh, maka jadilah engkau padanya daripada hamba yang mufsidin. Bila dia buat maksiat, maka di sisi Allah Ta'ala, Allah jadikan dia sebagai hamba yang mufsid. Mufsid ni orang yang jahat. Dan dahulunya bahawasanya adalah engkau daripada Allah Ta'ala daripada hamba yang muttaqin. Bila kita buat taat, Allah naikkan pula jadi hamba yang saleh. Kemudian Allah Ta'ala meningkatkan menjadi hamba yang muttaqin setelah diberi uji. Maka jadi engkau kepadanya hamba Allah yang khainin. Kalau kita buat maksiat, malahan kita engkar, kita riak, kita macam-macam lagi sifat, akhirnya kita menjadi orang yang khainin, orang-orang yang khianat terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So, level itu saleh, muttaqin. Kadang daripada mufsidin kepada khainin. Ini sifat-sifat yang berubah pada diri kita. Maka kita kena tengok diri kita sendiri, bukan tengok orang tuan-tuan. Kita tengok diri kita sendiri. Tu kalau ada baik juga lah. Saya jadi mutawif tu, bila kita tengok, bukan nak tengok orang tak. Bila kita tengok perangai-perangai berbeza-beza tuan-tuan. Akhirnya datang orang mengadu, ustaz, dulu suami saya tak macam ni, sampai kat sini lain ustaz, 360 darjah ustaz. Saya kata puan, tunggu dulu puan. Kita kena tengok dulu diri kita. Kadang-kadang dosa kita sebab suami kita macam tu. Masing-masing tengok terbalik tuan-tuan. Bila nak balik tu terbalik pula, isteri pula yang macam tu. Suami pula dah minta maaf, menangis, ustaz, saya berdosa banyak, saya nampak saya salah ustaz,
Ya Allah, kenapalah isteri saya macam ni? Saya kata, sudah. Saya tak katalah suami kat suami dia, isteri jumpa saya kan. Tapi berubah. Di Mekah tu macam tu kita boleh jumpa orang, tuan-tuan. Tapi itulah, macam mana di akhirat bila kita nak mati, so macam mana pula Allah ubah hati kita nak wala'iyazbillah, kita bimbang. Syahadat, maka jika adalah dosa dan maksiat terbuka di hadapan engkau, maka hendaklah engkau minta tolong dengan Allah Ta'ala. Satu lagi. Sekarang ni kata, dia ada bagi tips. Sekiranya kita tiba-tiba terdetik untuk melakukan sesuatu yang berlawanan dengan perintah Allah, maka dia kata kena minta tolong dengan Allah. Tiba-tiba terdetik, mata kita ke telinga kita ke kaki kita ke tangan kita nak buat benda yang tak baik, maka dia kata kita mesti terdetik hati kita untuk minta tolong dengan Allah. Ini saya ajar juga kepada NGO saya yang sosial tu, komuniti hijrah. Saya kata kalau terdetik nak buat jahat, sebab mereka ni trigger, mereka ni nak buat jahat senang, tuan-tuan. Terlintas je dia boleh buat. Maka sangat senang nak buat jahat balik, sebab dia ada pengalaman nak buat jahat. Dadah, kalau yang jenis yang ambil dadah tu, dia boleh pakai app saja, tuan-tuan. Tak tahulah pakai apa, dia tekan apa-apa, dia boleh ambil dalam 1 kilometer dia boleh keluar, dia pergi ambil barang. Tak tahu macam mana orang dapat guna Grab ke apa pun tak tahu. Senang. Dan juga, tuan-tuan, hati-hati tengok anak-anak. Ada apps sosial yang khusus, dia boleh cari dipanggil pasangan, boleh cari pasangan. Ada satu app, saya pun tak tahu, banyak app mungkin. Satu app tu pernah saya ditunjuk oleh komuniti hijrah. Ustaz, ada satu app ni, kalau Ustaz masuk jadi join, tekan, Ustaz boleh berhubungan dengan sesiapa saja, Ustaz. Ada yang free, ada yang berbayar. Wal'iyazbillah, zaman sekarang anak-anak kena tengok app-app yang ada. Saya bukan apa, baru-baru ni ada kes tempat saya tu, sebab dia baru datang, kita baru nak taruh dia ada. Dia tak boleh trigger, dah sebulan 2 bulan dia tidak terjebak. Tapi bila dia dapat handphone, patutlah mak ayah dia kata handphone jangan bagi kat dia. Tiba-tiba tak, sekali tu dia pegang handphone, tu hilang, tengah hari hilang. Bagaimana budak ni? Kita dah kawan, rupanya dia guna app, dia set dengan seseorang, berjumpa habis. Balik tu kita dapat kesan, soal saya baru dia mengaku. Semudah-mudah sangat zaman sekarang, tuan-tuan, ke mana-mana saja. Jadi apa caranya? Kita dengan Allah, tuan-tuan. Sekarang ni nak buat jahat anywhere, anytime. Kita yang boleh semayang berjemaah begini, pergi masjid surau pun, kita tak boleh mendabik dada bahawa kita tak ada terjebak dengan maksiat. Allah belum uji. Bila Allah uji, kita jatuh, tuan-tuan. Wal'iyazbillah. Sebab itu rahmat Allah semua. Maka dia kata apabila kita terlintas untuk melakukan sesuatu perkara yang tak baik dan berhadapan kepadanya, dan anggota debu di atas kepala engkau, dia kata macam ni. Dia kata bila mana kita terlintas untuk melakukan perkara yang tidak baik, dia kata kamu kena minta tolong dengan Allah. Macam-macam cara lah. Kalau dalam kitab dia kata pegang kepala, ataupun kalau kan Nabi SAW keluar daripada apa tu, letak pasir atas kepala tu kan. Ni kaedah. Tapi tak payahlah kita buat perkara ni pelik pula kan. Kaedah kita baca lah, pegang kepala kita ni, sebab kita terlintas bukan-bukan, ataupun tak nak pegang kepala pun tak apa. Kita baca doa, dia bagi doa, Allahumma qulni min dhillil ma'siyah ila izzit ta'ah. Saya suka selalu baca ni. Kadang-kadang kita pun ada sikap-sikap buruk kita. Kita seorang yang tahu, itu aib kita lah kan. Tapi baca dalam hati kita. Tiba-tiba kita nak marah sesuatu, atau tiba-tiba kita nak buat sesuatu benda lah yang kita pada hati kita, benda ni tak baik. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau, Allahumma qulni min dhillil ma'siyah ila izzit ta'ah. Dalam bahasa Melayu, ya Allah, pindahkan aku daripada kecenderungan hati aku daripada keburukan untuk aku melakukan maksiat kepada kebaikan untuk melakukan ketaatan. Mana minta Allah Ta'ala pindahkan supaya tidak kita terjebak dalam maksiat. Minta kepada Allah.
Tapi kalau rasa nak pendek lagi, sendiri baca-baca boleh. Ya Allah, aku ni tak ada daya nak upaya. Engkau maha tahu aku ada niat untuk melakukan perkara yang tak baik. Ya Allah, hindari aku daripada perbuatan yang tak baik. Nescaya Allah Ta'ala akan bantu serta-merta tuan-tuan. Tak jadi buat baik, tak jadi buat yang tak baik. Yang ni, hai Tuhanku, kupohonkan olehmu akan daku daripada hina maksiat. Zillil maksiat, hina kemaksiatan kepada mulianya ta'at. Dan hendaklah menghadap kubur dan menghadap menziarahi kubur. Ini antara di nombor 1 baca doa. Kalau kita terlintas nak buat jahat, pertama pegang kepala kita baca doa. Tak pegang kepala pun tak apa, ini kaedah. Kemudian yang kedua, itu pertama baca doa. Yang kedua, pergi ziarah kubur. Nak buat maksiat pergi ziarah kubur. Tak tahulah kalau pergi ziarah kubur masih lagi nak buat maksiat, tak tahu. Dan tempat orang yang awliya, pergi jumpa para ulama, para ustaz ke, para wali Allah ke apa ke, orang yang mulia, kita pergi, kita katakan jadi buat maksiat. Dan orang yang soleh ataupun orang soleh, apabila kau berjumpa dengan para ulama, dengan orang soleh ni, sebut Ya Arhamar Rahim, Ya Arhamar Rahim, Ya Allah, dengan rahmatmu Ya Allah, pelihara aku daripada buat maksiat. Sebab tuan-tuan, kita boleh terjebak dalam maksiat. Jangan kita mendabik dada, kita punya amal banyak, ilmu banyak, kita dah profesor, kita dah doktor contohnya, kita ni imam, kita ni ahli jemaah yang komited, kita ni apa, yang title-title yang baik-baik, ustaz, alim ke apa ke, Allah tetap akan uji kita untuk ke arah kepada kemaksiatan. Maka kita minta kepada Allah, Ya Arhamar Rahim. Kita minta. Sebenarnya kita boleh doa dengan cara kita. Ini adalah contoh ulama ataupun pengarang ini untuk tujuan memberi jalan tips untuk kita terhindar daripada melakukan maksiat. Jadi saya rasa setakat itu sahaja dahulu. Nanti kita sambung lagi tentang jadi Ya Arhamar Rahim ini, ada lagi perbincangan dia. Kerana disebut ke sini, kena kita nak tutup dari sampai titik. Bukan titik lah, syahadat sikit Adakah mengendak engkau bahawa melawan nafsu engkau dan padahal engkau mengikut akan dia dengan syahwat hingga mengalah ia? Tak apalah, ini tajuk ni boleh kita sambung pada minggu yang akan datang. Bincang tentang tipu daya nafsu, yang mana kita selama ni tertipu. Dah banyak kali kita tertipu sebenarnya. Ini disebutkan hal itu. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Qul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala